Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Kita berjumpa kembali pada hari ini untuk kita mempelajari bahasa Melayu. Tata bahasa kita fokus pada tajuk kecil iaitu kata banyak makna. Dalam bahasa Melayu, satu perkataan dia boleh membawa maksud yang berlainan. Kadang-kadang satu perkataan tu ada 4 makna yang berbeza. Kadang-kadang perkataan yang sama, cara melafaznya dengan intonasinya juga membawa maksud yang berlainan. Cikgu ambil contoh sebelum kita pergi lebih jauh. Perak. Dia ada negeri Perak. Pingat Perak. Budak itu berjaya mendapat pingat Perak. Guru itu berasal dari negeri Perak. Contoh Perak tetapi maksudnya yang berlainan. Jadi kita fokus pada hari ini. Yang pertama cikgu ambil satu-satu. Kita ambil contoh kata dasar makan. Yang pertama makan. Cari makan nasi lemak. Menunjukkan apa? Perbuatan makan. Makan nasi lemak. Ini menu utama orang Melayu, terutama sarapan pagi. Tapi sekarang dah boleh makan nasi lemak 24 jam sehari, ya. Tak kira siang malam. Okey, makan nasi lemak, perbuatan makan. Nombor 2, Abu ialah seorang yang suka makan kawan. Makan kawan. Apa maksud kawan ni? Makan kawan ni mengambil kesempatan terhadap seseorang kawan. Terutama macam istilah sekarang, bulilah, makan kawan, perkena kawan dan sebagainya. Yang kedua. Yang ketiga, Rudi bekerja makan gaji. Biasa kamu dengar, makan gaji atau bekerja sendiri. Makan gajinya maksudnya bekerja dengan seseorang. Ataupun makan gaji bekerja dengan kerajaan. Contohnya doktor, guru itu kerja dengan kerajaan. Swasta, doktor swasta. Okay, itu contoh perkataan. Pertama, makan membawa maksud perbuatan makan. Yang kedua, makan kawan. Yang ketiga, makan gaji. Tengok. Perkataannya sama, makan, M-A-K-N, tapi membawa maksud yang berlainan. Untuk lebih jelas, mari kita buat latihan dan perbincangan bersama-sama pada hari ini. Latihan pertama, perkataannya ialah cahaya. Contoh ayat pertama. Cahaya hari ini hangat sekali. Nombor 2, tidak lama lagi abang akan memperoleh seorang cahaya mata. Nombor 3, tumbuh-tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk hidup. Nombor 4, air muka Sahara cahaya sekali setelah mendengar berita baik itu. Ada pilihan A, B, C, D. Cuba kamu fikir, perkataan manakah cahaya yang sesuai digunakan dalam ayat. Mari kita bincang soalan pertama yang berkaitan dengan cahaya. Ada 2 cara. Kalau kamu boleh lihat video cikgu yang sebelum ini, cikgu dah ajar kaedah bagaimana nak buat soalan pilihan jawapan. Satu, kalau kamu yakin soalan tersebut salah, kamu terus pangkah di atas, pangkah di bawah. Kalau kamu rasa yang di atas itu betul, di bawahnya tidak ada, kamu pangkah A, B, C ataupun D. Ada banyak cara. Kamu tengok di sini. Kalau nak mudah, yang mana kamu rasa yakin betul, kamu terima dahulu. Contoh, nombor 2. Tidak lama lagi abang akan memperoleh seorang cahaya mata. Ya, cahaya mata adalah anak. Betul. Nombor 2 betul. Nombor 3, tumbuh-tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk hidup. Betul. Jadi nombor 2 dengan nombor 3 betul. Jadi jawapan dia ada 2 pilihan saja. Jadi dah pasti tak boleh lebih daripada 3. So, 2 dan 3. Secara automatik 1 dan 4-nya salah. Apa kesalahan nombor 1? Cahaya hari ini hangat sekali. Cahaya kita tak panggil hangat. Cahaya terang, gelap dan sebagainya. Nombor 4 tu. Air muka Sarah cahaya sekali setelah mendengar berita baik itu. Sepatutnya apa? Air muka Sarah bercahaya. Kena ada imbuhan ber. So, nombor 4 salah, nombor 1 salah. Jadi jawapan dia B. Soalan nombor 2. Perkataannya selesa. Ayat pertama. Pemandangan di sini amat selesa. Nombor 2, saya rasa amat selesa tinggal di sini. Nombor 3, keputusan itu dibuatnya semasa selesa. Nombor 4, saya berasa tidak selesa apabila berada di sisinya. Cuba fikirkan apakah jawapannya. Mari kita bincang soalan nombor 2. Nombor 1 ayat dia berbunyi, pemandangan di sini amat selesa. Salah, pemandangan kita tak panggil selesa. Pemandangan amat indah. Nian indah. Ataupun kita panggil pemandangan ini sangat cantik sekali. Sungguh cantik. Salah nombor 1. Nombor 2, saya rasa amat selesa tinggal di sini. Ya, selesa. Kita selesa belajar di dalam kelas. Kelas yang cantik, kelas yang ceria. Duduk di rumah ada satu bilik yang selesa, berhawa dingin dan sebagainya. Selesa. Betul nombor 2. Nombor 3, keputusan itu dibuatnya semasa selesa. Keputusan bukan dibuat semasa selesa. Salah tu. Keputusan itu dibuatnya semasa dalam mesyuarat dan sebagainya. Nombor 4, saya berasa tidak selesa apabila berada di sisinya. Ini betul ayat ini. Maksudnya apa?
Kalau kamu rasa akan duduk bersebelahan dengan seseorang yang badannya berbau, tak mandi pergi ke sekolah, kita pun rasa tak selesa. So, kena jaga-jaga. Jadi, ayat yang nombor 2 dan 4 yang betul jawapannya adalah C. Soalan nombor 3, perkataannya adalah mentah. Ayat pertama, 80% ekonomi negara bergantung pada ekspor bahan mentah. Nombor 2, berkerut-kerut kening apabila memikirkan nasibnya yang mentah. Nombor 3, buah mangga yang masih mentah digemari oleh sesetengah orang. Nombor 4, Pak Halim belum dapat melupakan peristiwa yang masih mentah. Fikirkan apa jawapan yang sesuai. Kita bincang soalan nombor 3. 80% ekonomi negara bergantung pada ekspor bahan mentah. Betul. Apa maksud bahan mentah? Negara kita paling banyak adalah kelapa sawit. Satu ketika dulu kita nombor 1 di dunia, tapi sudah kalah dengan Indonesia. Dulu kita juga pengeluar bahan mentah seperti getah, emas dan sebagainya. Nombor 1 betul lah, bahan mentah. Bahan tu belum lagi diproses dan sebagainya. Nombor 2, berkerut-kerut keningnya apabila memikirkan nasibnya yang mentah. Nasib mentah bukan, nasibnya yang malang contohnya. Nombor 2 salah. Nombor 3, buah mangga yang masih mentah digemari oleh sesetengah orang. Betul, buah mangga yang masih muda, yang belum masak dan sebagainya. Kalau dah masak, dipanggil ranum. Nombor 3 betul. Nombor 4, Pak Halim belum dapat melupakan peristiwa yang masih mentah. Bukan peristiwa yang masih mentah. Tak dapat melupakan peristiwa yang masih segar dalam ingatannya dan sebagainya. Nombor 4 juga salah. 2 dengan 4 salah. Jadi yang tinggal 1 dan 3. Jadi jawapannya adalah B. Bahan mentah dan buah mangga yang masih mentah. Soalan nombor 4, perkataannya adalah kacau. Ayat pertama, adunan capati ini perlu kamu kacau supaya menjadi lembut. Nombor 2, Alung selalu kacau kehidupan peminatnya. Nombor 3, bilik itu kacau sekali setelah kemasukan pencuri. Nombor 4, fikiran Pak Jamil kacau apabila memikirkan masalahnya. Apakah jawapannya? Fikirkan. Nombor 1, ini kita bincang. Soalan nombor 4, adunan capati ini perlu kamu kacau supaya menjadi lembut. Ya, kita kena sentiasa kacau. Dodol dan sebagainya. Kena kacau. Nombor 2, Alung selalu kacau kehidupan peminatnya. Betul. Siapa tak takut dengan Alung? Kalau tak pinjam duit, tak bayar, dia akan simbah can. Kalau tak bayar juga dia bayar, anda lontarnya bom dan sebagainya. Kita takut. Jangan pinjam dengan Alung. Orang dulu pinjam dengan Ceti. Tak bayar, dia akan kacau. Jadi 1 dengan 2 betul. Kalau nak tahu, bilik itu kacau sekali setelah kemasukan pencuri. Mana boleh itu bilik itu kacau? Bilik itu bersepah. Pencuri masuk, dia mencari duit dan sebagainya. Selagi tak dapat, dia akan selongkar dan sebagainya. Fikiran Pak Jamil kacau apabila memikirkan masalahnya. Fikiran tak panggil kacau. Fikiran berkecamuk dan sebagainya. Jadi jawapan nombor 4, A. Itu saja yang cikgu nak kongsikan latihan pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam latihan yang seterusnya. Assalamualaikum. Bye semua.